Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan mulakan tajuk koordinat iaitu bersambung dengan kelas kita yang minggu lepas di mana tajuk ini kita belajar pasal garis lurus, ni titik di antara dua titik apabila ratio diberi, cari ni rasionya kan guna formula yang ada M X1 semua tu dan saya dah pesan banyak kali tak perlu dihafal yang itu. Apa yang perlu kamu ingat adalah kita kena silangkan. Kita kena tahu mana M, mana N dia. Okey, kemudian ingat titik di antara dua titik akan duduk di sebelah luar. Apa maksud saya sebelah luar? Formula dia akan ada sini X, ini ada Y. So ini akan buatlah M, X1 semua tu. Tapi saya tak nak awak hafal benda ni. So awak kena letak je contoh macam soalan D ni, ini awak punya A, ini awak punya B. Contoh. Jadi kita ada ratio dia. Ni sebab dia, Cikgu, saya tak share. Aduh, aku syok je terus Yang lain tak bersuara pula tu kan? Biar je Okey, 3-1. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia bagi kan ada titik P. P ni titik di antara A dengan B. Letak sini awak punya P 1, 3. Jadi kedudukan P ni akan duduk di luar. Tak kisahlah soalan tu bagi A dengan B cari P ke, dia bagi A dengan P cari B ke, dia bagi ketiga-tiga A, P, B yang dia nak cari 3 dengan 1 ni. Contohnya dia tak ada nilai. Walau apa pun bentuk soalan, P ni tetap duduk di luar. Itu kedudukan dia yang perlu kamu tahu. Okey. Kemudian kamu belajar pasal dua garis selari. Apa yang maksud dua garis selari? Iaitu mempunyai kecerunan yang sama. Untuk menentukan dua garis itu selari ataupun tidak, first step awak tuliskan dulu dia secara bentuk linear. Okey, bentuk arm untuk garis lurus iaitu Y equals to MX plus C. Dekat sini dah cantik Y, dekat sini 2Y. So kena jadikan dia Y. Macam tu. Dua-dua Y kita tengok. Kalau dia punya kecerunan sama, maka dia adalah dua garis yang sifat selari. Okey. Ini pun sama, cari Y. Mesti disusun kepada Y. Kalau dia bagi dalam intercept form, iaitu dalam bentuk equals to 1, awak boleh cari gradient menggunakan formula negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, untuk kamu tahu kecerunan. Sebab macam ni, dia kata dia selari. So, awak susun dulu, kat sini akan jadi Y sama dengan 18 tolak 2PX. Kita bahagi dengan -3. Untuk kita tahu kecerunan. Manakala yang kedua, dia punya kecerunan adalah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Dan kita akan compare dekat sini. Bila dia selari, kita akan ambil kecerunan yang ini sama dengan sebelah sini. Maka kita dapatlah nilai P. Ingat ya, dua garis selari, maka kecerunan pertama dengan kecerunan kedua nilai dia sama. Okey, lepas selari ni saya nak recall balik sebelum kita menjawab soalan-soalan peperiksaan SPM. Apa yang dimasukkan serenjang? Dalam gambar dia bentuk begini, serenjang, ini awak punya M1, ini awak punya M2. Di mana kecerunan 1 bila kita darab dengan kecerunan 2 akan menghasilkan nilai negatif 1. Masih sama kaedah dia, susun dia jadi Y sama dengan MX plus C, tentukan dia punya M. Kemudian dua kecerunan yang kita darab mesti menghasilkan nilai negatif 1. Itu baru dikatakan dia adalah serenjang, perpendicular. Okey? Dalam serenjang ni, dia ada satu lagi tambahan iaitu perpendicular bisector. Pembahagi dua sama serenjang. Apa yang dimaksudkan itu adalah sekira ini satu garis lurus, semua ni adalah serenjang. Semua garis ini adalah serenjang. Apa yang dimaksudkan perpendicular bisector ataupun pembahagi dua sama serenjang? Contoh di sini awak punya A, di sini awak punya B. Pembahagi dua sama serenjang adalah berserenjang pada titik tengah. Jadi kalau soalan tanya pasal pembahagi dua sama serenjang, kamu mesti kena cari titik tengah dulu di antara A dengan B.
Dah dapat titik tengah, kenal pasti kecerunan AB. Okey, kemudian kita boleh tahu kita punya kecerunan pada garis yang bersilang pada titik tengah yang bersifat serenjang. Dia mudah je nak ingat. Kalau kecerunan yang pertamanya adalah 2/3, satu lagi terbalikkan. 3/2. Atas positif, bawah yang ini negatif. Kalau kecerunan pertama diberi ialah 3, kecerunan kedua diberi, di sini akan jadi 3 ni 3/1, terbalikkan 1/3. Satu positif, satu akan jadi negatif. Itu yang dikatakan dua garis yang bersifat serenjang. Okey, kemudian ni semua ni pasal serenjang. Kemudian selepas itu kita belajar pasal luas. Luas sebelum ni kamu belajar luas segitiga, luas segi empat, luas bulatan. Kali ni bentuk luas poligon. Apa maksudnya? Apa-apa juga bentuk. Tak kisah berapa sisi pun boleh. Syarat dia mesti ada bagi koordinat. Jadi dekat sini sekiranya dia lebih daripada 3 sisi, maka kita mesti ikut hukum. Ikut jam atau lawan arah jam. Okey, contoh kalau dia 3 sisi, ini awak punya A, ini awak punya B, ini awak punya C. Awak mesti follow A, B, C, tutup balik A. Tak kisah pusing mana pun. Tapi kalau dia segi 4 atau lebih, A, B, C, D, awak mesti ikut jam atau lawan arah jam. Tak boleh sesuka hati awak. Jadi dari A, B, C, D, A balik. Mesti awal dan akhir tempat yang sama. Baru awak boleh cari luas. Okey, formula luas. Awak ingat yang 1/2 dia dalam modulus. Kita akan tengok titik A apa, ambil X kat atas, Y kat bawah. A yang pertama iaitu titik pertama, XY, X1, Y1. X2, Y2. X3, Y3 mesti tutup balik X1, Y1. Ini kalau dia segitiga. Kalau lebih, so lebih lah. Dia mesti bermula dan berakhir di tempat yang sama. So ini kita ke bawah. So kamu akan buat 1/2 modulus. Okey, darabkan semua dan tambahkan tolak yang ke atas pula. Macam tu. Okey, dalam bracket ni tambah dan tolak, tutupkan balik. Itu dia. Modulus means dekat sini, jawapan kamu akan jadi positif. Sebab dekat sini luas. Luas tak boleh bernilai negatif. Jawapan kamu mungkin dapat negatif. Tapi kamu mesti positifkan. Sebab dia adalah keluasan. Macam ni, titik tak lengkap tapi luas diberi. Gunakan juga formula luas. Okey? Kemudian, kalau awak tengok dekat sini, okey, ini bentuk-bentuk soalan dia, awak dah cari. Dia kata cerita pasal garis lurus. Kalau dia satu garis lurus, maka kamu kena ingat. Satu garis lurus tak ada kecerunan. Jadi maksudnya kecerunannya akan bernilai kosong. Dan topik terakhir yang kita pelajari adalah pasal persamaan lokus. Persamaan lokus ni kita guna apa? Kita gunakan formula distance, jarak. Okey. Persamaan lokus kita guna formula jarak. Dan saya pernah ingatkan persamaan lokus ni sekiranya kamu tengok dia berbentuk seperti yang nombor 2B ni. Ni panjang berjela kamu nak buat. Okey, kalau awak tak buat pun buat sekerat jalan dah cukup. Sebab awak hanya akan kehilangan markah terakhir. Okey, semua ni yang awak pelajari. So kita akan masuk hari ni pasal koordinat. Okey, dalam tajuk geometri koordinat ni iaitu soalan-soalan SPM. Okey, boleh? Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada, cikgu. Okey. Dekat sini dia kata, maklumat berikut adalah berkaitan dengan persamaan dua garis, J, K dan RT yang berserenjang. So kat sini keyword dia adalah berserenjang. Awak kenal pasti dulu kecerunan. Persamaan pertama, kecerunan kita adalah P. Persamaan kedua, kecerunan kita adalah K tolak 2. Jadi oleh kerana dia berserenjang, awak darabkan saja. P darab dengan K tolak 2.
Okey, sebab dia dah Y, dia dah Y. So, ambil saja yang dengan X itu adalah kecerunan. Dia kata serenjang M1, M2 equals to negative 1. Soalan kata ungkapkan P. So, P sama dengan negatif 1 per K tolak 2. Faham? Okey? Boleh? Okey tak? Cuba respon. Kejap cikgu loading. Cakap kau tengah loading. Sebab dia kata kat sini dia adalah serenjang. Sifat serenjang adalah kecerunan 1 darab kecerunan 2 ialah negatif 1. Soalan nak ungkapkan P dalam sebutan K. Okey. Okey cikgu. Okey, ada soalan? Boleh? Boleh saya teruskan? Soalan nombor 2. Okey. Okey, faham? Okey. Okey. Saya nak seorang respon macam tu. Dah bila, okey. Tu memang okey lah. Kalau diam ni aku risau. Okey ke tak okey? Maklumat berikut adalah merujuk kepada persamaan dua garis lurus AB dan CD. Okey, dia kata diberi garis lurus AB dan garis lurus CD berserenjang. Masih sama. Okey, cuba buat nombor 2. Bila dia serenjang, kenal pasti kecerunan. Yang pertama, apa kecerunan yang pertama kat sini? Cepat. Respon sikit, apa kecerunan yang pertama? Nak tahu kecerunan apa nak kena buat dengan persamaan tu mula-mula? Letak dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ya. So, Y sama dengan 2K tambah 3. Bermakna kecerunan dia di sini adalah 2K. Yang ni sebab dia bentuk pintasan iaitu sama dengan 1. Terus dicari. Kecerunannya adalah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Macam tu. Dan ayat dia berserenjang. Awak ambil 2K, awak darabkan dengan negatif 4 per 3H. Sama dengan negatif 1. Sebab dia kata serenjang. Soalan nak apa? H dalam sebutan K. Selesaikan. Cepat saya dah buat tu. Dah cikgu. Okey, orang lain? Izul ada tak Izul? Okey, dapat tak? Dapat cikgu. Okey. So dekat sini awak akan dapat. Apa jawapan awak? Dia nak H. Jadi H sama dengan? Apa dia? Apa jawapan? Tadi kata dapat. 8K per 3. Ya, you dapat jawapannya adalah 8K per 3. Boleh Okey, tengok soalan nombor 3. Nombor 3. Okey. Ada yang masih sangkut? Semua okey? Saya teruskan okey? Satu garis lurus melalui P31. Q-nya 12,7. Titik R membahagi tembiring PQ. Titik R dia membahagi PQ. Jadi awak letakkan P31. Q awak adalah 12,7. Dan dia kata dekat sini titik R membahagi. Kat sini R awak. Awak kena tahu nisbah dia. Cara dia huruf per huruf. Okey, nombor per nombor. P pergi Q 3. R pergi Q 2. P pergi ke Q3. Bermakna P pergi R berapa? Bermakna P pergi R berapa? Hai. Satu. Ya, okey. So dekat sini 1. Okey, cuba cari titik R.
Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. Dah, siap dah. Ada yang sangkut tak? Hello, tolong respon. Tak ada cikgu. Okey, boleh eh? Sekejap ya. Okey, saya teruskan. Okey, so kat sini kalau awak tengok, awak akan dapatlah nilai R. Okey, iaitu kita ini yang saya masukkan guna silang. So R kita letak di luar X, Y. So ini you darab sana, you akan dapat 12. 1 darab 12, 12 tambah 2 darab 3 ialah 6. Bahagi 1 tambah 2 ialah 3. Lepas tu 1 darab 7, 7 tambah 2 darab 1, 2 bahagi dengan 3. Maka awak dapat ialah 18 bagi 3, 6. 9 bagi 3, 3. Ini yang awak dapat. Boleh? Okey, saya nak awak buat soalan nombor 4. Tolong buat dan tolong hantar. Kristina, tolong hantar dekat saya. Saya nampak Kristina ada hari ni. Iman pun ada kan? Iman? Iman tolong respon. Iman. Tak ada eh? Tadi saya nampak dia ada. Iman. Okey, Kristina. Kristina tolong respon. Angkat tangan kalau dengar. Kristina. Nur Iman. 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 Tak ada eh? Okey. Okey, Alamin. Tolong hantar jawapan eh. Iman. Tak ada ni. Kena panggil mak ni masing-masing ni. Cikgu. Bersuara pun kan. Bila, ya, apa pasal? Baru balik dari tandas. Okay. Saya pergi tandas tadi cikgu. Okey, tolong buat soalan nombor 4. Okey. Saya nampak Iman ada ni tapi tak bersuara. Hantar, dah okey terus hantar kat saya eh.
Iman dah keluar pergi toilet ke? Dah cikgu. Okey, jawab soalan nombor 4. Saya nak awak hantar, saya tunggu. Yang siapa yang dah okey, awak boleh teruskan untuk soalan seterusnya sampai ada buku. Boleh tengok. Alamin? Alamin kalau okey, hantar jawapan kat saya WhatsApp kat saya. Faris ada tak Faris? Faris? Faris ada lah. Alia Sofia? Alia okey tak Alia? Okey, cikgu. Okey Okey dah belum? Kalau siapa yang dah angkat tangan. Saya nak tahu ada orang yang dah siap. Cikgu, saya tak dapat. Okey tak apa. Awak hantar je gambar mana yang awak dah siap. Saya nak tengok. Iman pun sama hantar je. Saya nak tengok sebab korang tak pernah hantar jawapan ni. Saya risau. Okey, ada yang dah siap? Kalau dah siap angkat tangan? Belum Saya nak tengok je. Kalau yang Nabila, okey tak Nabila? Ya cikgu, saya Okey tak? Tengah buat. Okey. Kristina tak dapat kan? Kristina? Tak dapat. Tak dapat hantar apa yang awak dah buat. Saya nak tengok sampai mana yang awak boleh buat je. Tak apa. Iman? Kamera. Iman? Ya, Hantar jawapan. tengah buat. Okey.
Dah. Tak dapat? Iman, tolong hantar jawapan. Hantar je dulu, saya nak tengok sampai mana awak boleh buat. Cepat, cepat, cepat. Izul ada tak Izul? Izul tak ada? Ya. Izul ada? Izul, hantar Izul. Hantar, saya nak tengok je. Sampai mana yang korang boleh buat. Okay. Okay. Akram? Okey tak Akram? Sebab soalan ni memang agak susah sebabnya dalam huruf-huruf. Jadi saya nak tengok apa yang awak boleh buat. Kan, saya tak nak nanti bila saya dah habis, awak selalu bila saya tanya faham. Okey, okey cikgu. Okey, okey. Bila jawab peksa, awak tak boleh buat. Nanti awak kata, oh cikgu, masa tu saya tak faham lah. Saya tak nak macam tu. Okey. Okey. Sebab saya nak tengok sejauh mana awak faham, awak dapat apa yang diajar. Jadi bila saya suruh hantar, awak kena hantar lah. Okey, 2, 4P. Okey. Jadi bila Izul hantar macam ni, saya nampak mana tersilap. Izul tengok. Untuk X, 2 darab dengan 2P betul, 4P. Lepas tu, 3 darab 2H. Bukan darab, kenapa ada T? Izul, kau tengok yang 4P tambah 6T tu, bukan T. Kan? 6H. Cikgu, Ah, kalau kita dah kira X dengan Y yang B yang PT tu kan, lepas tu kita dapat buka T dalam sebutan T. Itu sebenarnya guna persamaan serentak. Jadi kat situ mungkin ramai yang sangkut. Tapi saya nak tengok step yang pertama tu okey ke tak? Yang saya nak tengok tu je dulu. Sebab kalau yang step pertama tu tak okey, maksudnya awak memang tak okey dah. Baru buat sampai betul dah Izul, kau buat dah betul. Cuma kau tengok tu 4P tu kamu dapat 2 darab 2P betul? 4P. Lepas tu 3 kan kamu darab dengan 2H. Kan? Kenapa dapat 6T? 6H kan? Izul tengok dekat X. Faham tak Izul? Izul. Izul. Tak ada suara lah pula. Izul, kau buat PT sini betul. Sama dengan, cuba kau tengok tu. Kau buat 4P tambah 6T. Sedangkan 3 tu kamu darab dengan 2H. Sepatutnya kat sini 6H. Izul silap dekat situ je. Huruf tu satu tu je. Faham tak Izul? Izul, tolong respon. Kau mana cikgu? Engkau tersalah tu. Kamu tengok. Okey. Jadi bila awak hantar, barulah saya nampak mana awak silap. Kalau saya suruh hantar, awak tak hantar. Dah habis tajuk nanti kamu akan cakap kamu tak faham. Kan? Tengok sini. Ni awak punya B sini, awak punya ni PT. Okey. Then ni awak punya C. C awak adalah 2P, 3T. Ini kan? Lepas tu Izul letak sini 2, sini 3. Betul tak? Okey, ikut ratio dia semua-semua. Okey, betul. Okey, awak buat dah betul dah Izul. PT awak letak kat tepi ni. Ni awak letak kat yang ni tengah. So awak letak di paling luar. Betul. Lepas tu awak dah buat dah betul. 2 darab 2P. Betul. Dapat 4P. 3 ni darab dengan 2H. Tambah 6H. Kamu buat 6T tu. Nampak tak? Oh. Sebab kamu tak silang. Kamu pergi buat, saya pun tak tahu macam mana. Sebab T tu dekat Y tapi kau letak dekat X.
bahagi 2 tambah 3, 5. Lepas tu ambil Y. 2 darab dekat Y. Y-nya 3. So, 6T tambah dengan 3H per 5. Jadi dekat sini saya tengok kamu terbalik. Kamu punya sini 6T, ni tertukar tempat. Nampak yang kamu hantar kat saya tu? Kan? Betul tak? Betul. Okey. Soalan tengok cara dia macam mana nak selesaikan. Soalan kata ungkapkan P dalam sebutan T. Ungkapkan P. Okey, Iman dah hantar belum? Saya nak tengok apa yang Iman boleh dah buat. Iman tolong hantar Iman. Iman dah hantar Iman. Belum cikgu, jap. Kamera buat hal. Kamera lah pula. Alamak. Cek. Okey. Jadi dekat sini, dah Iman. Kamera dah okey dah? Iman? Belum cikgu, nak kena tangkap guna phone lagi satu. Sebab Iman tak pernah hantar jawapan ni. Okey Iman, awak usahakan untuk ambil gambar sebab saya nak tengok Alamak, sekejap ya. Okey, sekejap Awak, saya tekan sekejap je. Okey, good. Ada yang dah hantar, tak kisah betul tak betul tu saya nak tengok sebab saya nak tengok sejauh mana awak tahu buat benda ni. Jadi awak kena tunjuk kat saya. Jadi kalau awak tak tunjuk, saya tak tahu macam mana awak ni boleh buat ke tidak. Macam tu. Sekejap ya. Ini, okey. Kejap saya cek. Okey. Nampak Faiz? Tu dah hampir betul Faiz. Dia nak P dalam sebutan T kan Faiz? Dah masuk kan? Okey, gunakan persamaan serentak. Sekejap Faiz. Okey, sekejap saya semak dulu. Okey. 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 Okey, good. Jadi kat sini kalau awak tengok, kita ada dua Kita ada P dalam sebutan H. Kita ada T dalam sebutan T dan H. Soalan nak P dalam sebutan T.
Jadi awak tengok dekat sini mula-mula kita ambil P. P sama dengan 4P tambah 6H per 5. So bawa sana 5P. 5P tolak 4P. So sini 5P kan sama dengan 4P tambah 6H. Jadi tolak 5P tolak 4P sama dengan 6H. Jadi 5P tolak 4P. So dapat P sama dengan 6H. Okey, itu untuk yang X. Yang X awak akan dapat dalam sebutan seperti itu. P ialah 6H. Nak faham tak? Ni awak ambil P ni X awak. P sama dengan 4P tambah 6H. Lepas tu awak darab silang. 5P tolak 4P. So dapat settle. Sampai sini P. Dia nak P dalam sebutan T. Bermakna ini tak selesai lagi. Kita ambil pula T. Apa T? Awak tengok T sama dengan 6T tambah 3H per 5. Saya nak P dalam sebutan T. Bermakna H ni saya kena ubah. So saya bawa sana. Saya dapat 5T sama dengan 6T tambah 3H. Okey. Jadi 6T ni saya pindah bawa sini. Saya akan dapat di sini 5T tolak 6T negatif T sama dengan 3H. Jadi Faiz nampak kat sini. Jadi kalau awak tengok kita dapat T kita adalah 3H. Saya nak H. H saya adalah negatif T per 3. Jadi P sama dengan 6H. H kita apa? Negatif T per 3. So selesaikan. Simplify you dapat 2. Maka dapatlah P sama dengan jawapan terakhir. You akan dapat, saya tulis kat atas ni tepi sini. P sama dengan negatif 2T. Okay? Good Faiz. Okay. Bagus Iman. At least awak hantar. Saya nanti saya tengok awak okey tak okey. Okey. Sebab dalam peperiksaan, bila awak tengok Iman, awak tengok yang awak buat tu, dah betul dah Iman. Cuma kalau awak tak, kat situ awak start kan Iman? Iman? Cikgu. Iman tengok, dia P sama dengan 6H. Dia nak P dalam sebutan T, bermakna H tu yang kita kena buang. Jadi H apa? H ialah negatif T per 3. So Iman masukkan. Dah betul dah tu. Bukan tak boleh buat. Okay, next. Kita tengok siapa lagi. Dah Okay, okay. Sorry Nabila. Nabila pun dah hantar awal Okay, sorry baru baca sebab dah jauh ke bawah punya. Okay. Sekejap. Okay dah Boleh saya tinggalkan? Boleh? Zaim? Hilang pula. Hai korang ni, kejap ada, kejap tak ada. Okey, kita tengok. Korang jangan. Nanti kalau nasib korang tak baik, saya panggil nama korang. Sebab anak saya tu kan, budak tadi, kalau korang ada adik lah, korang dengar adik korang kat kelas diorang. Diorang ni nak pergi mana-mana pun dia cakap dengan cikgu dia. Cikgu, saya nak pergi buang sampah. Macam kat kelas. Cikgu, saya nak pergi basuh tangan. Cikgu, saya nak pergi toilet. Dia cakap je, korang hilang. Hilang macam tu je. Lepas tu saya panggil je, cakap pergi toilet. Asyik pergi toilet je korang ni kan. Okay, tengok soalan ni.
Akram. Cikgu. Nasi ada. Siapa lagi Ni aku nak kena terjah aja panggil ni. Korang ni. Camelia. Nurul Camelia. 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 Alia dah panggil dah tadi. Okey, sebab ada pelajar dia kata apa tahu. Bila nama dia cikgu dah panggil. Lepas tu dia pergi makan ke leka. Kalau awak nak makan ke semua, bawa lah pergi tempat awak belajar tu. Jadi awak tak tertinggal kelas. Jadi ada yang pelajar tu dia kata, ni parents cerita lah. Dia kata tengok anak dia meraya-raya kat dapur waktu ada kelas. Lepas tu bila dia tanya kat anak dia, kau kata ada kelas? Tak apa, cikgu dah tanya dah tadi. Lepas ni cikgu tak tanya dah, dia kata. Korang jangan, cikgu akan tukar strategi. Yang tak pernah ditanya dia biar je dulu kan. Yang selalu ditanya pun dia kata, aku dah kena tanya lepas tu tak tanya lagi. Mungkin nasib kamu tak baik, hari tu berkali-kali akan ditanya. Okey, tengok soalan nombor 5. Rajah menunjukkan 3 garis lurus dengan keadaan K, P, Q dan R ialah pemalar. Okey, K, P, Q dan R adalah pemalar. Okey, soalan kata ungkapkan K dalam sebutan Q. Ini soalan 2019. Jadi awak tengok kalau awak tak kukuh dia punya konsep asal yang menggunakan nombor semua cantik elok, bila dikeluarkan pula dalam ungkapan-ungkapan lagi awak tak boleh buat. Okay. So, tengok dekat sini. Kat sini huruf R. Kat sini persamaan dia adalah K. Y sama dengan 3X tambah 6. Soalan nak K dalam sebutan Q. K dalam sebutan Q. Jadi awak kalau tengok dekat sini. Okay. Okay, cuba cerita kat saya. Apa yang awak nampak pasal garis ini? Apa cerita pasal garis ini? Siapa nak terang kat saya? Zaim tak ada lagi? Zaim. Hafiz ada tak Hafiz? Ada Ego. Okey Hafiz. Hafiz cuba cerita kat saya Hafiz. Apa kat sini yang awak nampak Hafiz? Garis selari Ya, 2 garis selari. Okeylah tu. Dah tahu 2 garis selari. Jadi kalau awak tengok bila 2 garis selari, you tengok dekat sini. Tengok ya. X per P tolak Y per Q sama dengan 1. Bila dia sama dengan 1, maksudnya dekat paksi X, kat sini P. Dekat paksi Y, dekat sini adalah negatif Q. Macam tu. Okey? Sebab dia buat sama dengan 1. Maksudnya X dia pintasan untuk X-nya P, pintasan untuk Y-nya adalah negatif Q. Okey. Kemudian kalau kamu tengok dekat sini, dia nak K dalam sebutan Q. Bermakna kita kena tengok di sini. Dekat sini persamaan dia KY sama dengan 3X tambah 6. So kita susun dia jadi persamaan bentuk linear dulu. You akan dapat Y sama dengan 3 per KX tambah 6 per K. Macam tu. Okey, 6 per K. Ini bererti kalau awak tengok dekat graf persamaan ini, yang awak tahu adalah gradient. Kecerunan dia adalah 3 per K. Lagi satu, apa yang awak tahu? Apa yang awak tahu? KY sama dengan 3X tambah 6. Y adalah 3 per KX tambah 6 per K. Apa yang awak tahu? Ya, C. Ya, C dia adalah 6 per K. Kalau kita tengok soalan, C dia berapa dekat gambar tu? Dekat diagram, C dia berapa? Negatif Q. Ya, negatif Q. Jadi soalan minta K dalam sebutan Q. So, you dapatlah K sama dengan 6 per negatif Q. Faham? Boleh? So, ini soalan A. Boleh cikgu. Okey. Ada soalan tak? Boleh semua? Iman, okey Iman? Faham? Iman? Hilang balik Iman? Okey cikgu. Kau kenapa Iman? Lambat je jawab. Kau jangan main. Saya akan sebut je nama kau selalu ni. Bukan tak boleh. Iman hantar tadi sebenarnya dia buat cantik.
Dia buat elok dah. Last kali je, sikit je dia tak dapat. Sebab tu saya kena paksa panggil dia. Panggil dia supaya dia alert. Sebabnya dia bukan tak tahu. Tapi kalau kita biarkan, nanti dia hanyut. Kan, belajar online cikgu tak nampak. Hanyut je. Okey. Jadi kita tengok terus. Soalan nak R dalam sebutan K dan P. R nak sebutan K dan P. Bermakna kita kena tengok sini. Okey, ni saya tunjuk je sebab mungkin awak tak boleh baca macam mana nak buat ni. Jadi kalau awak tengok 2 garis selari. Okey, apa yang kamu tahu pasal 2 garis selari? Cuba cerita kat saya. Izul lagi Izul kata. Saya panggil Alia lah pula. Zaim tak hidup lagi ke? Zaim tak ada lagi. Ada Akram? cikgu. Ada pun kau. Okey Zaim, cerita sikit. Siapa? Apa dia? Siapa? Apa tak dengar? Siapa? Ni, cerita sikit ni. Apa dia yang kau tahu pasal 2 garis selari ni? Kecerunan sama. Kecerunan sama. Okey? Kecerunan sama. Okey, jadi bila kecerunan sama, bermakna kecerunan ini dengan ini sama. Apa kecerunan yang kita dah dapat tadi Zaim? Tidur. 6 per negatif Q. Apa dia? 6 per negatif Q. Suka tingkau je Bukan Apa Oh, kecerunan yang negatif ni 3 per K. Kecerunan 3 per K. Bermakna kecerunan ini berapa? 3 per K. 6 per K. 3 per K. Budak ni. 3 per K. 3 per K kecerunan dia sama. Jadi ini 3 per K. Tapi kalau kita tengok daripada persamaan graf ini, berapa kecerunan dia? Macam mana nak cari kecerunan yang atas ni? Negatif R per P. Pandai. Negatif R per P. Soalan nak apa? R dalam sebutan K dan P. So, apa jawapannya? Cepat ni. Tinggal sikit je ni. Cepat. Okey, Kristina. Apa jawapannya? Saya nak R dalam sebutan K dan P. Dah siap dah ni. Tinggal tunjuk tu je. Kristina? Kristina? Hilang pula lagi Kristina ni. Kristina? Tak ada? Pergi toilet lagi? Tak sihat ke perut korang ni? Pagi-pagi asyik pergi toilet je. Okey. Tak apa, kita tengok seterusnya. Okey, kalau awak tengok dekat sini. Okey, kita selesaikan. Apa dapat jawapan yang terakhir tu? Siapa nak bagi tahu? Anis ada Anis? Anis Sofia? Anis Sofia ada? Anis Sofia? Anis. Anis Sofia kot nama dia. Anis? Tak ada? Oh, tak ada. Hanin? Hanin pun tak ada. Oh, masing-masing pergi cuti ke apa ni? Okey. Siapa jawapannya ni? Kristina tak ada lagi ke? Cikgu. Awak pergi mana? Mic Saya saya panggil rosak banyak tadi. kat... Saya keluar masuk balik tadi. Mic saya tak dibuka. Okey, tolong selesaikan. Saya nak R dalam sebutan K dan P. Dah siap dah ni. Ini awak punya matematik je. Soalannya, kawan dah buat sama-sama. Sekarang dia nak R dalam sebutan KP. Apa dia? R sama dengan R sama dengan 3 KP. 3 KP. Macam nak dapat 3 KP? Saya main cakap je. So
So sini awak dapat 3P per K ialah negatif R. Soalan nak R dia adalah 3P per K. Okey, jadi awak tengok ini bentuk soalan sekarang. Dia tak ada lagi nombor-nombor. Ini Cikgu SPM negatif. 2019. Apa dia? Oh, saya silap buat. Negatif. Okey, so ya, betul. Sini negatif. Okey. Jadi kalau awak tengok SPM 2019, dia tidak lagi dengan nombor. Kalau nombor awak boleh tekan kalkulator, awak boleh selesaikan. Kat sini dia bagi dalam huruf. Okey? Boleh? Okey, saya harap awak fokuslah Okey. Saya tak nak sebab mungkin kalau awak tak selesa bila saya panggil dalam ni sebab kalau kita berdepan, saya nampak awak tu buat atau tidak. Ini saya tak tahu awak buat ataupun tidak. Jadi saya memang kena panggil. Dan untuk pengetahuan awak, parents awak selalu akan kontak saya, cikgu macam mana dia? Macam mana? Tanya macam tu. Kan? Adalah certain parents yang macam tu. Jadi saya kalau kamu setiap kali saya tanya semua kata okey, okey, okey. Jadi sebab tu saya nak awak buat. Sebab kalau awak tak buat masa dengan saya garanti awak memang tak buat punya. Kan kalau saya tengok modul tu kalau bersemuka nanti suci modul tu. Okey, try buat soalan nombor 6. Try nombor 6. Dah dapat?
Okey, sekejap Tak ada yang hantar. Siapa yang dah siap boleh hantar. Diberi titik P, titik Q dan titik R berada pada satu garis lurus. Titik Q membahagi tembereng garis P, R dan dengan keadaan PQ sama dengan MPR. Cari nilai bagi M. Dan awak tengok dia kata nyatakan nisbah PQ. Sebab ketiga-tiga titik diberi. Ketiga-tiga titik diberi. Kita nak cari nisbah. Jadi kat sini awak tengok. Okay, titik P dah ada. Okey, dia kata Q membahagi. So, Q-nya di sini, R-nya di sini. Semua titik dah ada. Okey, awak tak tahu nisbah dia. Sini, ini dan ini awak tak tahu. Tapi ketiga-tiga titik lengkap. Negatif 22. Okey, Q-nya 0,4 dan R-nya 37. Macam yang tadi. Saya dah kata titik di antara dua titik duduknya tetap di luar. Okey, selesaikan. Sebab kat sini apa hurufnya? Sini M, sini N. Kan? Nanti awak boleh dapat ratio PQ dengan QR. Okey, teruskan. Saya dah bagi awak hints kat situ. Tak ada kelar dah? Tak ada kelar dah? Dah? Okay. Saya ambil air jap. Amil, kerana ni dia minta apa komputer tu juga. Dia nak bagi kat siapa kek tu nanti. Lepas tu dia tanya siapa yang bagi kek tu. Nak bagi tahu nama apa? Siapa pemberi dan penerima tu. Saya akan tanya dekat orang dari sini. Dia respon. Apa sebenarnya dia nak buat surprise kat orang ni. Dia tahan sejuk air tu. Dia macam termos Tu air ke akak baru isi? Memang dia macam termos Dah.
Jadi dia lambat sikit ni kan. Dah cikgu. Dah, okey. Ada yang tak Nabila hantar. Okey. Okay, good. Okay. Okay, Nabila dah dapat dah. Nabila dapat jawapan kat sini adalah 2, 3. Orang lain dapat tak? Ada yang dapat? Hello. Aduh. Kenapalah hari ni masing-masing tak bersuara ni? Zaim? Zaim? Cikgu. Cepat. Aku nak tunggu jawapan kau pula. Tadi budak perempuan je kan kena kan? Hari ni aku nak kenakan budak lelaki pula. Dapat Zaim. Zaim, Hafiz? Saya tak dapat M je cikgu. M macam mana cari Sekarang ni gunakan formula yang silang je dulu. Dah. Okey, so awak tengok dekat sini. Okey, dia bagi kamu 04. Sama je caranya. Okey, you kena silangkan. You mesti silangkan. Silangkan jadi M darab sebelah sana. N darab sebelah sini. Nabila dia hantar dekat saya macam ni lah dia buat. Nampak silang tu. Jadi akan buat M darab 3. Sini X punya jadi 3 darab M 3M. Tambah N darab dengan negatif 2. Negatif 2N. Lepas tu M tambah N. Kita ambil Y pula. M darab 7. 7M. Tambah 2N. Bahagi M tambah N. Untuk mencari nisbah, awak boleh compare X dengan X atau Y dengan Y, tak kisah. Contoh saya ambil X dengan X, you akan ambil 3M tolak 2N bahagi M tambah N sama dengan 0. So kita akan selesaikan. Kita selesaikan dekat sini, so awak tengok, you akan dapat di sini ialah, okay, you akan dapat 3M tolak 2N sama dengan, ini bawa sana jadi 0. Jadi awak akan dapat 3M sama dengan 2N. Huruf per huruf. Selalu saya buat. Nombor per nombor. Jadi M nisbah N. M nisbah N. 2 nisbah 3. Kalau kata cikgu tak nak buat yang X, awak nak buat yang Y, boleh. 7M tambah 2N bahagi M tambah N sama dengan Y. Y-nya 4. 7M tambah 2N sama dengan 4M tambah 4N. M dengan M. 7M tolak 3M. 7 tolak 4. 3M. 4 tolak 2. 2N. Huruf per huruf. Nombor per nombor. M nisbah N, 2 nisbah 3. Okey, awak dapat nisbah dia. Soalan tanya yang ini. Tanya M. Nisbah dah dapat. Dia tanya M. PQ, awak tengok PQ dengan PR. Untuk cari M, sebab dia kata PQ sama dengan MPR. Jadi dekat sini huruf per huruf. Nombor per nombor. Jadi awak tengok PQ. Berapa PQ? P pergi Q adalah M awak. 2. Tapi awak kena tengok ya. Dia tak habis. Itu baru M. 2. 2 per berapa? PR. P pergi R. P pergi R. M kita 2. N kita 3. So, dia akan jadi P pergi R ialah 5. Ini bererti PQ sama dengan 2 per 5 PR. Soalan tanya M. Maka M kita 2 per 5. Bukan ambil M2 di sini. Faham? Sebab M dekat sini dia guna tanda sama dengan. Dia bukan guna ratio.
So, ratio dia 2:3 tapi nilai M-nya adalah 2/5. Clear? Clear tak? Okey tak? Okey. Okey. Okey, next. Okey, yang ini. So, kita tengok. Okey, saya terap. Ada yang nak tanya tak? Ada yang nak tanya apa-apa? Ada yang nak tanya? Tak ada Okey, so awak tengok dekat sini soalan nombor 7. Soalan nombor 7 dia kata raja menunjukkan kedudukan 3 tapak perkhemahan A, B dan C di sebahagian tebing sebatang sungai yang dilukis pada suatu satah katis. Dengan keadaan A dan B terletak pada sebelah tebing sungai yang lurus. Okey, ini A, B, ni C. Lepas tu dia kata Syah hendak menyeberangi sungai tersebut dari tapak perkhemahan C ke tebing sungai bertentangan di mana terletak perkhemahan A dengan B. Cari jarak terdekat dalam meter dia boleh lalui untuk menyeberangi sungai. Beri jawapan pada 4 tempat perpuluhan. Jadi kalau awak tengok dekat sini, awak tengok sini titik dia 4, sini 7, sini 3. Jadi sebenarnya untuk awak cari yang ini, tengok betul-betul. Okey, sebab dia ada 3. Kita nak cari jarak terdekat, sebenarnya jarak terdekat dia akan cross macam tu. Tak perlu sengit bagi A dengan B macam tu. Okey, jadi sebenarnya dekat sini awak boleh tahu dia ni adalah garis yang berserenjang. Bila garis berserenjang tapi awak nak cari kecerunan tak boleh. Awak cuma tahu kecerunan ini. Bila dah tahu kecerunan ini, awak nak cari kecerunan ini tahu. Tapi titik dia tak ada. So kita kena tahu titik dia. Baru boleh cari jarak yang terdekat. Faham tak? Okey, ini kecerunan. Bila dia tegak macam ni, dia serenjang. Awak boleh tahu kecerunan. Kecerunan tu kita boleh cari sekiranya ada 2 titik. Tapi kat sini, contoh awak dapat kecerunan kat sini, 5 tolak 3 bahagi 7 tolak negatif 2. Awak dapat kecerunan. So, awak tahu dah kecerunan yang warna biru. Tapi you tak boleh cari titik ni sebab X tak tahu, Y tak tahu. Okey. Jadi, apa yang perlu awak buat dekat sini sebenarnya mencari luas. Cuba carikan saya dulu luas A, B, C. Guna formula luas. 1/2. Okey, A saya negatif 2, 3. B saya 7, 5. C saya 4, negatif 3. Negatif 2, 3. Tolong cari luas. Okey, cari dulu luas. Tolong saya. Okey, dah dapat? Siapa dapat luas?
Dah. Belum. Hafiz, dapat tak luas dia berapa, Hafiz? Apa dah kira ramai dalam ni? Aisyah ada tak Aisyah? Aisyah anak Cikgu Julia. Kak Julia. Ada Aisyah? 33 cikgu. Okey, 33 Okey, Aisyah dapat berapa area? Dapat tak? Tengah baru nak kira. Okey. Tadi suara siapa? Akram Hafiz cikgu Hafiz. Hafiz. Berapa Hafiz dapat? 33? Oh. Okey, tak apa. Tunggu jap. Iman, dapat apa luas Iman? Iman? Hilang lagi? Iman! La ilaha illallah, hilang lagi. Kristina? Kristina Kira je. tengah kira. Izul? Dapat dah? Cikgu, saya Ya. dapat negatif 33. Okey. Ingat, area dia dalam modulus. Kalau awak dapat negatif, terus automatik positifkan. Faham? Sebab dia tanda modulus ni. Dia ukuran mesti positif. Okey, saya nak turun sekejap, nanti saya nak balik.
Okey, semua orang dapat tak? Sama tak? Dapat 33? Dapat cikgu. Dapat Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, lepas awak dapat sebab ini, awak kira-kira tadi kata dapat negatif tu, yang Izzul dapat negatif sebab dia dalam modulus dalam modulus, then awak kena positifkan. Ini jawapan awak. Okey. Jadi kat sini dia segitiga. Segitiga, awak boleh cari luas segitiga. Luas segitiga, satu awak guna formula ini. You dapat 33. Satu lagi awak guna luas, tengok segitiga ni bentuknya macam ni. Ini adalah bentuk segitiga. So kita guna formula setengah, darab tapak. Tapak kita dari A pergi ke B. Jarak dari A pergi ke B. Jadi untuk soalan ini memang panjang sikit. First, awak dah cari luas, dah dapat luas. Sekarang kita cari jarak. Jarak antara A dengan B. Jarak antara A dengan B adalah awak akan buat X tolak X kuasa 2. So negatif 2. Okey, tolak 7 kuasa 2 tambah. Okey, 3 tolak 5 kuasa 2. So dapat set. Negatif 2 tolak 7, negatif 9. Kuasa 2 dapat 81. 81, 3 tolak 5, negatif 2 kuasa 2. Tambah 4. So awak dapat sini adalah set 85. Jadi kita guna formula luas. Okey, formula luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah darab tapak. Tapak kita adalah set 85. Darab tinggi yang ini iaitu jarak terdekat tadi. Darab dengan tinggi sama dengan 33. Okey, jadi awak tekanlah kalkulator. Okey, T awak adalah 33. Jadi sini T awak sama dengan 33 darab 2. Awak bahagi dengan set 85. Dapatlah jawapannya 7 perpuluhan, dia kata 4 tempat perpuluhan. 7.1587. Faham? Faham tak? Sebab jarak terdekat tu sebenarnya adalah tinggi segitiga. Faham tak? Boleh? First tadi kita cari luas. Kita dah dapat luas 33. Lepas tu kita guna formula luas segitiga setengah darab tapak. Tapak iaitu jarak A pergi ke B dan ini awak punya tinggi. Kita nak cari tinggi. Maka kita dapat jawapan di situ. Okey? Tolong salin jawapan ni dulu.
Dah? Dah siap salin? Dah? Dah siap salin belum? Dah, cikgu. Dah, okey. Ya Allah. Zaim, kau tolong jawab, kau tolong jadi orang yang tukang jawab dengan cepatlah Zaim. Aku geram betul lah. Akram. Mana Akram? Akram? Akram. Saya je. Tolonglah bila saya panggil, Ya. respon cepat sikit. Saya risaunya korang hari ni apa pasal lem sangat ni? Tidur eh? Tidur. Tidur. Ya, Zaim tidur. Okey, tengok yang ini. Soalan nombor 8. Awak nampak ni kat sini 10 markah. Bermakna inilah bentuk kertas 2. Saya tunjuk dulu yang ini. Nanti lepas ni bila saya suruh buat, cuba buat sendiri. Bila saya tunjuk, tolong fokus. Semua ada kat sini? Ada tak yang pergi dapur ke, pergi jumpa mak ke, kok lah rindu kat mak, pergi tengok mak lah pula masa ni. Zaim, tak payah tengok mak. Sekarang ni tengok sini. Zaim? Zaim? Tengok. Hilang lagi. Aku nyampah betul lah kau kan. Aku sumpah korang besok dapat anak. Korang panggil anak kau pun tak tahu je. Korang sampai sakit jiwa. Ya kau ketawa. Kau. Geram betul lah aku lah. Semuanya tak ada suara. Kau tak kesian ke cikgu panggil? Zaim, Zaim. Izul, Iman, Hafiz, Faiz. Aduh. Kan korang diam je tengok, tunggu. Jarang sekali panggil sekali terus menyahut. Jarang sekali. Panggil sekali terus menyahut. Okey tengok. Dia kata titik W bergerak. Okey, ini kalau awak tengok. Okey, yang ni saya tak nak buat lagi. Nanti awak pening. Sebenarnya senang je ni. Sebenarnya dia kata, ni kalau ikutkan ni locus. Okey, tak apa kita cuba. Titik W bergerak. Ingat, kalau dia kata bergerak, maksudnya titik dia adalah XY. Titik W bergerak. Jadi W itu adalah XY. Dengan keadaan jaraknya dari S. Sentiasa. Maksudnya W dari S. Sentiasa. Jadi sama dengan 2/1/2 iaitu 5/2. Carikan persamaan lokus W. Guna formula jarak. S. Apa titik S? S kita tuliskan 3/1. Guna formula jarak. Sama dengan 5/2. Masukkan formula jarak. Saya nak awak masukkan lepas ni. So awak tengok dekat sini, nak tanda punca kuasa nak hilangkan, kita akan kuasakan 2. So selesaikan semua, mesti tulis akhir sekali jawapan kena buat sama dengan 0. Okay? Itu untuk soalan A. Menggunakan formula jarak untuk lokus. Saya dah ajar satu-satu perlahan-perlahan dah ni. Okey, soalan B. Diberi titik P dan Q berada pada lokus W. Okey, pada lokus W. Cari nilai K. So yang ini awak kena tahu dulu lokus W. Dah dapat lokus W baru boleh jawab B. Okey, tapi tak apa, saya nak awak jawab dulu yang A saja dulu. Cari A sahaja dulu. Okey? Dah dapat A, yang ni bawah ni semua ni saya tak nak awak buat dulu. Saya nak awak cari A je dulu. Okey, cuba A. Kakak sini kakak. Tak apa, sini. Nak ambil gambar je. Wih, bisingnya. Okey, try buat A sahaja. Buat A sahaja. Ada kat bawah. Dah cepat, aku nak suruh kau buat tu je, tu je, satu tu je. Sunyi, sunyinya.
Okey, Camelia nak jawab. Apa jawapan Camelia? Camelia? Tadi panggil tak ada. Camelia? Camelia? Tak ada pula. Mana Camelia? Izal nak jawab? Nak jawab apa Izal? Aku nyampah betul lah. Ada orang tolong bagi tahulah pula. Izul tulis, Cikgu Camelia nak jawab. Ha ha ha. Alia pula jawab. Dia nak jawab. Main pas-pas lah pula. Alia? Alia nak jawab ya Alia? Alia jawab je Alia. Kenapa Izul ni sibuk je jadi PA lah pula. Izan nak jawab cikgu. Dah ada just satu. Cikgu, dia buat saya. Itulah korang. Cepat Izul, apa jawapan kau? Izul? Tak siap lagi cikgu. Lepas tu kau sibuk kata kawan nak jawab. Cikgu. Bah. Ini yang jawapan dia yang kuasa 2 tambah kuasa 2 tambah tu kan? X tolak X kuasa 2 tambah Y tolak Y kuasa 2. X tambah X tolak X kuasa 2 tambah Y tolak Y kuasa 2. X tolak X kuasa 2. Kuasa 2. Oh. Nah, aku jerit baru kau faham. 55, 25/4. Akram, mana kau punya 10 Akram? Dah betul kembali. Tadi terlupa. Lepas tu yang mana yang betul ni? Yang kau hantar ni yang salah lah. Aduh. Salah hantar kat aku. Siapa lagi nak hantar? Dah betul tu, salah awak 10 tu tak ada tu. Cikgu. Ya. Yang A ni kan yang kuasa 2 tu kan. Yang ni W dengan S ke P dengan S? W dengan S. Oh, okey. W kita X.
Cikgu, kalau ada Ya. pecahan nak kena hilangkan ke Ya, pecahannya? betul. Oh. Padam dah. Okey. Okey, betul. Eh. 4. X kuasa 2. Zaim, dalam tu kenapa jadi 15/4 yang dalam kurungan tu? Uh, 10 tolak 25/4. Mana boleh? Oh, ya? 10 tolak 25/4. Ha. 10, maksudnya, yang kat tepi tu 4. Allahuakbar. Macam U lah pula. Aku ingat apa sahaja tiba-tiba ada U kat situ. Okey. Sabar je lah korang ni. Tulisan. Okey, so kau dapat dekat situ adalah 15/4. Okey, betul? Okey, 15/4 saudara 4. Okey, betul? Betul. Boleh pun. Okey, betul. Siapa lagi? Mana lagi jawapan? Hantar. Saya nak stop sampai sini. Tapi saya nak tunggu orang yang hantar jawapan. Izol, kau hantar jawapan kau. Kau sibuk kata orang tadi kan? Alia, hantar jawapan Alia. Camilla. Hantar cepat. Kalau tak habis. Okey, Nabila. Akram, Hafiz, Faiz. Hantar jawapan cepat. Nak balik tak? Nak balik. Christina. Saya tak tempat lagi tengok dah delete dah. Saya tekan je. Iman, hantar Iman. Cepat, nak habis dah. Okey, betul Nabila. Dua-dua Nabila dah hantar. Iman. Izul, kau hantar sekarang cepat.
Cepat. On the way, on the way. Dah. Semua orang tak nak hantar dah. Okay, tak apalah. Ada berapa orang dah hantar ni. Ai. Boleh jawapan dia sekali dengan kawan. Okey, betul. Izul. Okey, tahniah yang dah hantar. Yang tak hantar tak boleh nak paksa lah kan. Sebab saya tak boleh nak paksa. Kalau awak ada kat depan saya, senang je. Saya nak ketuk. Tapi awak tak ada kat depan saya. Jadi tak nak hantar, tak apa. Saya tak nak paksa. Okey, so yang dah hantar tahniah. Jadi jawapan dekat sini awak dapat ialah 4x kuasa 2 tambah 4y kuasa 2 tolak 24x tolak 8y tambah 15 sama dengan kosong. Okey? So saya stop dekat sini. Okay, next class saya akan tukar cara belajar kot. Saya ajar je, saya tak payah panggil korang untuk buat. Kalau tak saya panggil-panggil pun senyap je macam tak ada orang kan. So untuk next class kita akan sambung untuk tengok bentuk-bentuk kertas 2 lagi. Itu tadi baru sikit kertas 2. Semua ni nanti dia bercampur lah. Ada kertas 1, ada kertas 2. Okay? Sebab saya tak nak cepat-cepat habis, nanti masih lagi ada yang tertinggal. Jadi kalau awak tengok, banyak lagi dalam modul ni. So kita akan sambung untuk kelas seterusnya nanti. Okay? So saya stop dekat sini. Okay. Pergilah masak ya anak dara ya. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Tak ada orang Cikgu. juga. Okay. Terima kasih Terima cikgu. kasih, Sama.